Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Carabao Cup pusingan keempat yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. West Ham mengejutkan pasukan Arsenal dengan menang 3-1 ke atas mereka. Bernama tewas 1-2 kepada pasukan Liverpool. Chelsea mudah atasi pasukan Blackburn dengan keputusan 2-0. Everton menang selesa 3-0 ke atas pasukan Burnley. Fulham berjaya menang 3-1 ke atas pasukan Ipswich. Manchester United menepati ramalan apabila tewas 0-3 kepada pasukan Newcastle. Dan berikut adalah undian perlawanan kuarter final nanti, iaitu Everton akan berhadapan dengan pasukan Fulham, Chelsea akan berhadapan dengan pasukan Newcastle, Port Vale akan bertemu dengan pasukan Middlesbrough, dan Liverpool akan berhadapan dengan pasukan West Ham. Kita lihat perkembangan bola sepak di arena tempatan. JDT salur wang kutipan tiket Stadium Sultan Ibrahim ke Palestin. Sebagai tanda keprihatinan kepada konflik Palestin-Israel, JDT bakal menyalurkan wang kutipan tiket mereka kepada Palestin. Perkara ini telah diumumkan sendiri oleh CEO Harimau Selatan, iaitu Alistair Edward, melalui satu hantaran di laman sosial milik Johor Southern Tigers. Penyaluran wang tiket perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim dibuat atas titah Duli Yang Ahmad Mulia, iaitu TMJ. Kutipan ini dijangka bermula daripada asis paruh akhir kedua Piala Malaysia 2023 antara pasukan JDT dan juga Perak pada malam ini. Bagi para penyokong yang hadir, mereka bukan sahaja dapat memberikan sokongan kepada pasukan tercinta, malah mereka juga dapat menyumbang melalui pembelian tiket yang diharap dapat meringankan sedikit beban yang sedang melanda warga Palestin pada ketika ini. Ini adalah sebab Homan dan juga Feroz disisihkan daripada tugasan kebangsaan. Punca dua pemain pasukan JDT disisihkan daripada tugasan bersama pasukan kebangsaan dengan alasan yang cukup kukuh sekaligus menyaksikan Malaysia terlepas khidmat kedua pemain berbakat tersebut. Perkara ini disuarakan sendiri oleh TMJ tentang beberapa halangan yang menyebabkan sesetengah pemain JDT terpaksa pulang ke pangkong kelab semasa kem latihan skuad kebangsaan. Baginda menafikan tuduhan yang mengatakan bahawa ada pemain pasukannya yang dihalang untuk baksi buat pasukan Malaysia. Baginda juga menafikan bahawa baginda sendiri memanggil pulang dua pemain tersebut. Mereka telah dihantar pulang selepas mengalami kecederaan ketika sesi latihan bersama skuad kebangsaan. Malaysia memiliki tugas besar menjelang November ini dengan pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 sedang menanti. Juara bertahan Carabao Cup tersingkir di pusingan keempat. Juara Carabao Cup pada musim lalu, Manchester United, tersingkir di pusingan keempat selepas tewas 3-0 kepada pasukan Newcastle pada awal pagi tadi. Beberapa perubahan dilihat telah pun dilakukan oleh Erik ten Hag dalam kesebelasan utamanya di mana dia meletakkan Casemiro selaku kapten pasukan dan Anthony Martial mengetuai jentera serangan. Newcastle pula turun dengan barisan kedua mereka, di mana Joelinton berada sebagai striker tengah. Aksi yang berlangsung di Old Trafford itu berlangsung tidak memberikan sebarang kelebihan kepada Manchester United apabila Miguel Almiron berjaya meletakkan pasukan pelawat di depan pada minit ke-28. Lewis Hall kemudian menambah derita pasukan tuan rumah dengan gol kedua pada minit ke-36. Joseph Willock pula tidak ketinggalan untuk meletakkan nama selaku salah seorang penjaring dengan dia menyumbat gol ketiga pasukan untuk memastikan kemenangan 3-0 milik mereka sekaligus menyingkirkan juara bertahan tersebut di gelanggang mereka sendiri. Arsenal tersungkur di tangan pasukan West Ham. Arsenal yang turun dengan momentum terbaik mereka selepas belum lagi tewas dalam aksi EPL. Dilihat gagal menggunakan kelebihan tersebut selepas ditunjukkan jalan keluar oleh pasukan West Ham United yang berjaya melakarkan kemenangan 3-1 ke atas mereka. Walaupun Arsenal menguasai sebahagian besar perlawanan, ketumpulan barisan serangan mereka menyebabkan anak buah Mikel Arteta itu gagal menemui sentuhan penyudah seperti mana yang diharapkan. West Ham berjaya menggunakan sebaik mungkin setiap peluang yang mereka ada untuk mendahului pada minit ke-16 hasil kesilapan daripada pemain pertahanan Arsenal sendiri, iaitu Ben White. Anak buah David Moyes terpaksa menanti sehingga minit ke-50 sebelum mereka menggadaikan kedudukan menerusi Muhammad Kudus hasil bantuan daripada Nayef Aguerd. Jared Bowen kemudian menambah derita pasukan Arsenal dengan gol ketiga 10 minit kemudian. Arsenal akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi gol sagu hati yang dijadikan oleh Martin Odegaard pada lewat permainan. Chelsea benam cabaran pasukan Blackburn Rovers. Chelsea akhirnya menamatkan badi kekalahan mereka di Stamford Bridge selepas berjaya mendudukkan pasukan Blackburn 2-0 pada awal pagi tadi. Mereka berjaya di depan melalui jaringan pemain pertahanan mereka, iaitu Bernard Banashil pada minit ke-30. Raheem Sterling kemudian menambah gol kedua pasukan pada minit ke-59, hasil bantuan daripada bekas pemain pasukan Manchester City, iaitu Cole Palmer.
Kemenangan ini sudah semestinya memberikan kelegaan buat Mauricio Pochettino yang sedang mengalami tekanan yang hebat daripada para penyokong sendiri selepas aksi yang serba tidak menjadi dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Para penyokong juga mengharapkan pasukan kesayangan mereka itu dapat meneruskan momentum kemenangan dalam aksi EPL selepas ini. Liverpool bermandi peluh sebelum dapat tewaskan pasukan Bournemouth. Bournemouth menerima kunjungan pasukan Liverpool ke gelanggang mereka pada awal pagi tadi dengan harapan dapat meneruskan rentak kemenangan mereka daripada aksi sebelumnya. Tetapi tidak berjaya menjadi kenyataan selepas tewas 2-1 kepada juara Carabao Cup 2 musim yang lalu. Jurgen Klopp melakukan beberapa perubahan dalam corak permainannya kali ini apabila meletakkan Dominic Szoboszlai selaku pemain sayap serta menggunakan gandingan Jones, Endo dan juga Harvey Elliott di bahagian tengah. Cody Gakpo berjaya meletakkan pasukan pelawat terlebih dahulu di depan pada minit ke-31 sebelum tuan rumah kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-64 menerusi Justin Kluivert. Liverpool tidak perlu menunggu lama untuk kembali berada di depan, kali ini menerusi Darwin Núñez hasil bantuan daripada Trent Alexander-Arnold pada minit ke-70. Bournemouth menggandakan asakan ke kubu pasukan Liverpool namun gagal menemui gawang gol pasukan pelawat itu dan keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Liverpool akan meneruskan aksi EPL mereka dengan menentang pasukan Luton, manakala Bournemouth akan beraksi menentang pasukan Manchester City di Etihad pada hujung minggu nanti. Bayern Munich dikejutkan Saarbrücken yang beraksi di Liga level ketiga Jerman. Pasukan bimbingan Thomas Tuchel itu terpaksa menerima kekalahan seawal pusingan kedua di FB Pokal selepas tewas 2-1 kepada pasukan yang kini beraksi di level ketiga Liga Jerman, iaitu pasukan Saarbrücken. Bayern bermula dengan baik apabila berjaya di depan menerusi jaringan Thomas Muller pada minit ke-16 hasil bantuan daripada Franz Krasi. Beraksi selaku tuan rumah nyata memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Saarbrücken, lebih-lebih lagi selepas mereka berjaya menyamakan kedudukan pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua yang tiba lewat pada masa kecederaan separuh masa kedua nyata telah membawa mereka ke pusingan seterusnya selepas berjaya menewaskan gegasi bola sepak Jerman itu yang dilihat buntu untuk menjadikan gol. Mereka berjaya memiliki jumlah shot on target sebanyak 7 kali tetapi gagal menemui sebarang gol selain daripada gol jaringan Thomas Muller tadi. Thomas Tuchel dilihat kecewa dengan kekalahan ini dan akan segera memperbaiki corak permainan mereka dalam aksi seterusnya nanti. Real Madrid menjelaskan situasi Aurelien Tchouameni. Real Madrid memperjelaskan isu yang sedang melanda terhadap pemain tengah mereka, iaitu Aurelien Tchouameni yang begitu kuat dikaitkan untuk meninggalkan pasukan pada Januari nanti. Real Madrid menegaskan yang pemain berusia 23 tahun itu bukanlah pemain yang akan dijual nanti. Sebaliknya, perbincangan untuk melanjutkan kontrak pemain tersebut akan diadakan secepat mungkin. Dua kelab yang pada ketika ini sedang menunjukkan minat terhadap pemain itu adalah pasukan Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Kenyataan yang dikeluarkan ini diharapkan dapat memadam spekulasi perpindahan pemain tersebut pada ketika ini kerana mereka tidak mahu mengganggu fokusnya untuk membantu kelab yang sedang dalam momentum terbaik pada ketika ini. Manchester United serius mahu dapatkan Rafael Leao. Manchester United kini menjadi kelab yang menunjukkan minat bagi mendapatkan pemain pasukan AC Milan, iaitu Rafael Leao. Pemain itu dikatakan mahu meninggalkan pasukan sejak daripada musim panas yang lalu lagi. Dan kini, United dilihat menjadi antara pasukan yang berada di depan dalam saingan untuk mendapatkan pemain tersebut. Barcelona kekal pantau Santiago Gimenez. Barcelona mengekalkan pemantauan mereka terhadap penyerang pasukan Feyenoord yang sedang meningkat naik pada ketika ini, iaitu Santiago Gimenez. Pemain tersebut turut mendapat perhatian daripada beberapa kelab lain, termasuklah pasukan Real Madrid, Arsenal dan juga pasukan Spurs. Dua bintang pasukan Real Madrid akan ikut jejak Vinicius Junior. Dua bintang utama pasukan Real Madrid, Rodrigo dan juga Eduardo Camavinga, akan mengikut jejak langkah rakan pasukan mereka, iaitu Vinicius Junior untuk menyambung kontrak jangka masa panjang bersama dengan pasukan. Camavinga dijangka akan bersetuju dengan lanjutan kontrak sehingga tahun 2029, manakala Rodrigo sehingga tahun 2028. Brentford bersedia untuk lepaskan Ivan Toney. Brentford bersedia untuk melepaskan Ivan Toney jika ada mana-mana pasukan yang bersedia untuk membayar tidak kurang daripada 80 juta pound. Penyerang itu kini menjadi sasaran kepada pasukan Arsenal dan juga pasukan Chelsea. Newcastle bersedia untuk buru pemain pasukan Santos. Newcastle kini sudah bersedia untuk cuba mendapatkan penyerang yang berusia 20 tahun daripada Santos, iaitu Marcos Leonardo. Pemain itu dinilai sekitar 25 juta pound buat masa ini. Spurs mahukan Geni Catamo. Spurs makin aktif dalam aktiviti membawa masuk pemain baru dengan kini mereka dilaporkan berminat dengan pemain sayap pasukan Sporting CP, iaitu Geni Catamo. Mereka bagaimanapun akan berdepan dengan pasukan Arsenal yang juga berminat dengan pemain tersebut.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.